Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Syazwan bin Zainuddin dengan nombor metrik BTDL 20059039 akan menceritakan tentang syurga dan pengertiannya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang bermaksud, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan di syurga itu, mereka berkata, inilah yang diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal dalam selama-lamanya. Konsep syurga atau Al-Jannah menurut agama Islam ialah syurga atau Jannah ialah tempat anugerah pada manusia yang telah berbuat baik dan mengikut perintah Allah, dan mereka diletakkan di kebun luas di mana mereka semua hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Surah Ar-Tud ayat 17. Hilang nikmat beribadah dalam kalangan manusia berpunca daripada tidak dapat melihat gambaran di sebalik keindahan ganjaran syurga. Rasulullah SAW sentiasa bercerita mengenai syurga untuk memberi rangsangan dan mendorong keinginan umatnya untuk menjadi penghuni syurga. Menerusi hadis qudsi, aku menyediakan syurga kepada hamba-Ku yang soleh. Sesungguhnya suatu pandangan yang tidak pernah terpandang oleh pandangan mata dan telinga ini tidak pernah mendengar betapa indahnya syurga itu. Hati kita tidak pernah terdetik seindah ini syurga Allah. Keinginan menghuni syurga menyebabkan manusia berusaha untuk beribadah. Bagi memenuhi impian itu, tidak ada suatu pun benda yang ada di syurga menyerupai dengan ada yang dunia kecuali pada namanya sahaja. Menurut Al-Quran, terdapat 8 tingkatan syurga yang digunakan bagi golongan yang tertentu, dan setiap daripada mereka harus melalui pintu emas yang ditaburi dengan mutiara sebagai jalan mereka untuk ke syurga yang diperoleh. Tingkatan syurga yang teratas merupakan syurga Firdaus yang diperbuat daripada emas merah bagi golongan yang khusyuk solat, bayar zakat, yang melakukan hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia, golongan yang menjaga kemaluan daripada orang yang bukan halal bagi mereka, golongan yang amanah, dan golongan yang tepati janji. Golongan yang termasuk di dalam syurga ini ialah Nabi, Rasul, Syuhada, iaitu mereka yang mati syahid berjuang kepada jalan Allah, dan golongan yang dermawan. Seterusnya, syurga Adin yang diperbuat daripada intan putih bagi golongan yang bertakwa, membalas keburukan dengan kebaikan, golongan yang sabar dan infak harta, golongan yang beriman dan amal soleh, golongan yang mencari redha Allah sentiasa, dan golongan ini merupakan golongan yang mendirikan solat mengikut syarak, rukun dan tertib wuduk. Seterusnya, syurga yang ketiga iaitu syurga Al-Naim yang diperbuat daripada perak putih bagi golongan yang bertakwa dan golongan yang amal soleh. Kebiasaannya mereka yang mengeluarkan zakat bagi tujuan membersihkan jiwa. Seterusnya, syurga Al-Mawah yang diperbuat daripada zamrud hijau bagi golongan yang takut dengan kebesaran Allah, golongan yang beriman dan amal soleh, golongan yang bertakwa, dan golongan yang sentiasa menahan nafsu daripada perkara yang dikhianati oleh Allah. Golongan ini merupakan golongan yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Seterusnya, syurga Darussalam yang diperbuat daripada yakut merah bagi golongan yang kuat iman dan Islam, golongan yang perhati dan amal Al-Quran. Golongan ini adalah golongan yang cegah hawa nafsu dan syahwat mereka daripada perkara yang dikeji oleh Allah. Seterusnya, syurga 6 iaitu Al-Maqamah yang diperbuat daripada permata putih bagi golongan yang jarang membuat salah, golongan yang melakukan kebaikan yang sangat banyak, iaitu golongan yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Seterusnya, syurga Al-Maqamul Amin yang diperbuat daripada emas bagi golongan orang yang benar-benar bertakwa. Syurga Al-Qud
yang diperbuat daripada margin merah dan kuning. Bagi golongan yang taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagi golongan yang bertakwa, berbakti untuk orang tua, dan golongan yang sambung tali persaudaraan. Saya dari Fakulti Teknologi Maklumat Informatik Media dengan Kepujian. Hari ini saya akan membentangkan ciri-ciri dan gambaran syurga menurut Al-Quran. Syurga adalah tempat yang sukar digambarkan kerana ia merupakan tempat istimewa yang tiada bandingannya di dunia. Namun, syurga boleh digambarkan di dalam Al-Quran. Ciri-ciri syurga yang kita sedia maklum adalah bersifat kekal. Syurga merupakan tempat orang-orang beriman dan bertakwa ketika di dunia. Syurga adalah tempat istimewa, balasan bagi orang yang melakukan kebaikan dan taat perintah Allah. Menurut Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 15 bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, maukah supaya aku kabarkan kepada engkau akan lebih baik daripada semua itu? Yaitu orang-orang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang solehah serta beroleh keredaan Allah." Antara amalan untuk memasuki syurga ialah yang pertama, orang yang memuji dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dia berada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan yang susah. Sebagai contoh, seorang itu sentiasa bersyukur walaupun ujian dan dugaan yang dihadapi olehnya. Yang kedua, orang yang bangun daripada tempat tidurnya pada malam hari semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, melakukan solat tahajud dan solat sunat taubat. Dan yang ketiga, orang yang berdagang dan jual belinya tidak melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seseorang itu tidak mengambil riba kerana tahu hukum riba adalah haram di sisi agama Islam. Antara golongan penghuni syurga ialah para nabi, orang yang syuhada, orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa, orang yang bertaubat, orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya, orang-orang yang beramal soleh dan sebagainya. Nikmat syurga. Antara nikmat syurga jika kita dapat masuk syurga adalah apa yang kita inginkan pasti akan dimakbulkan, seperti dalam dalil lahum fiha ma yasha'una. Itu adalah bagi mereka yang ada di dalam syurga. Selain itu, dalam Muaz bin Jamal meriwayatkan Rasulullah SAW pernah menyebut, penghuni-penghuni syurga nanti tidak akan mempunyai sebarang rambut ataupun bulu kecuali kening dan bulu mata. Usia mereka di dalam lingkungan 33 tahun dan mereka seakan-akan dihias wajahnya dengan cilak dan menampakkan kecantikan dan ketampanan serta cerah yang penuh kesucian. Ahli syurga juga tidak berasa sakit perut untuk membuang air besar dan air kecil, tidak meludah dan tidak berhingus. Di samping itu, firman Allah juga ada mengatakan dalam surah Yasin ayat 55 hingga 58, yaitu Innas habal jannati yawma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fadilal ara'i ikun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Iaitu bermaksud sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu sibuk leka menikmati kesenangan mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Mereka bersukaria di tempat teduh sambil duduk berbaring di atas sofa, dan di dalam mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki, serta mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihi. Secara ringkasnya, kenikmatan yang dapat dirasai dalam potongan ayat tersebut adalah
buah-buahan. Apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Keindahan bersama pasangan. Di samping itu, nikmat lain juga terdapat adalah sungai-sungai yang indah di syurga, bidadari syurga, dapat melihat Allah, dan banyak lagi. Masya Allah, sesungguhnya indah pandangan-pandangan di syurga. Oleh itu, marilah kita bersama-sama meraih syurga Allah. Kelak kita akan ditempatkan dan berjumpalah dengannya dengan izinnya. Amin ya rabbal alamin. Secara kesimpulannya, hilangnya keinginan untuk beribadah dalam kalangan manusia berpunca daripada tidak dapat melihat gambaran di sebalik keindahan yang ada pada syurga. Rasulullah SAW sentiasa bercerita mengenai syurga untuk memberi rangsangan dan mendorong keinginan umatnya menjadi penghuni syurga. Menerusi hadis qudsi, aku menyediakan syurga kepada hambaku yang soleh. Sesungguhnya pandangan yang tidak pernah terpandang oleh pandangan mata dan telinga ini tidak pernah mendengar betapa indahnya syurga itu. Hati kita tidak pernah terdetik senda ini syurga Allah. Oleh itu, beramal solehlah kita dan bawalah bekalan yang baik dan banyak untuk ke syurga, dan semoga kita tergolong dalam golongan tersebut.